Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang sedang menonton video cikgu pada hari ini. So pada hari ini kita akan menyambung berkenaan dengan tekanan dalam bentalir, iaitu bab yang kita sedang belajar sekarang, iaitu daya dan tekanan. Jadi kita akan membincangkan tentang latihan yang kita telah buat pada minggu sebelum cuti sekolah. Okey. Jadi sebelum itu, kita tengok OP kita pada hari ini. OP kita masih lagi 2 OP ya, iaitu menjelaskan konsep tekanan dalam bentalir dalam suatu sistem yang tertutup. Okey, 81.1 dan juga 81.2 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Apa itu prinsip Pascal? Jadi cikgu assume kamu dah tahu, disebabkan pada minggu yang lepas cikgu telah kongsikan link video daripada cikgu di sekolah yang lain untuk membantu kita memahami bab ini. Okey, namun begitu, cikgu nak ulang kaji sedikit. Okey, dalam bab ini, okey, yang paling penting sekali semua dalam bab ini adalah formula. Ini adalah formula yang telah kamu jumpa di dalam bab ini. Dari formula ini, pelbagai jenis soalan boleh dihasilkan, dan diberikan dan akan diberikan dalam peperiksaan SPM yang sebenar. Okey, daripada formula ini, mari kita tengok apa formula dia. Okey, ini formula yang cikgu masukkan. Kalau kita perhatikan di sini, daya input ni, okey, kemudian daya output, okey, luas omboh kecil, luas omboh besar. Jadi di sini kalau kita tukarkan kepada singkatan, kita akan jumpa F. F bermaksud daya ataupun force. Okey, force 1, okey, over ni, okey, luas omboh kecil, ini area 1. Okey, sama dengan force 2 dibahagi dengan luas omboh besar, area 2. Ini bukan sekejap aku silap. Okey, ini area 1. Right. So, daripada formula ini, ini formula yang kamu perlu ingat. Daripada formula inilah pelbagai macam soalan boleh diberikan dalam peperiksaan. Jadi, kalau boleh, kena hafallah formula ni in case tak diberi semasa menjawab soalan nanti ya. Okey, so kita keluar dulu. Sekejap. Alright. Mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada omboh besar. Jadi, walaupun omboh tu kecil, apabila kamu tolak bendalir itu menggunakan tuas, okey, omboh itu menolak bendalir, tekanan yang dikenakan kepada omboh yang kecil itu akan berjaya menolak omboh yang besar sehingga menyebabkan objek pada omboh yang besar itu dapat diangkat. Ini dia punya konsep yang kita telah pelajari bersama dengan cikgu daripada sekolah yang lain. Okey, kalau kamu tengok di sini 10 Newton. Alright. Kita tengok orang ni tolak. Okey, daya input dikenakan ke atas omboh kecil menghasilkan tekanan. Sebab apa? Pemindahan tekanan secara seragam melalui bendalir. Kenapa seragam? Bagaimana nak buktikan dia seragam? Ini kalau kita tengok eksperimen ini, kamu akan dapat nampak air itu keluar daripada semua arah. Okey. Bila arah tolakan omboh ni, kamu akan dapat nampak air akan keluar daripada semua arah. Ini menunjukkan bahawa pemindahan tenaga secara seragam. Air akan keluar dari semua arah. Okey, bukan satu arah sahaja. Okey, tenaga dipindahkan secara seragam maksudnya. Jadi berlaku keadaan seperti itu merupakan advantage kepada sistem hidrolik. Apabila tekanan dipindahkan secara seragam, daya output yang besar dihasilkan pada omboh yang besar sehingga menyebabkan beban yang berat dapat diangkat. Okey. Alright. Jadi ada banyak kegunaan tekanan dalam bendalir ini. Alright, ini adalah eksperimen. Kalau kita bersemuka, cikgu nak buat dengan kamu. Cikgu terfikir nak buat demo juga sebenarnya. Okey. Tapi yang ini simple, kamu boleh buat sendiri di rumah. Bila kita tengok X, Y dan Z ni, dia punya, of course dia punya tekanan semakin tinggi di bahagian bawah. Semakin tinggi di bahagian bawah. Kamu kena faham.
air. Tengok ni, ini adalah botol air kan? Ini adalah botol air. Tekanan of course paling tinggi daripada semakin tinggi apabila berada di dasar botol ini. Tekanan semakin tinggi. Jadi itu menyebabkan pancutan air semakin jauh. Ini kamu tengok dia, pancutan dia semakin jauh. Alright. Z lebih jauh, Y yang nombor 2. Kemudian kemudian X, mana satu ni? X lebih pendek dia punya jarak. Yang paling atas sekali. X adalah yang lebih pendek. Tengok dia punya pancutan air dia paling pendek. Okey. Apabila dikenakan tekanan, seorang memicit bahagian botol ni, bahagian bawah botol, bahagian dasar botol dipicit, itu menyebabkan kesemua air, kalau kamu tengok pemindahan tenaga dia adalah sama, menyebabkan pancutan dia pun panjang dia sama, lebih jauh tetapi sama antara satu sama lain. That's why kamu nampak di sini formula dia X tambah D tu daya lah, Y tambah D, Z tambah D. Itu yang kamu kena faham sebenarnya. Alright, tekanan bendalir dipindahkan secara seragam. Alright, mari kita tengok lagi. Kita tengok masih berjalan ke video cikgu? Ya, masih. Alright, so dari situ dapatlah kita wujudkan sistem hidrolik. Okey, ulang haji sikit. Ini formula tadi. Yang penting kamu dah tahu dah formula. Dia melibatkan N lah. N ni Newton force. Okey, Newton. Area of course centimeter square, sentimeter persegi. Okey, itu adalah unit yang kamu perlu tahu. Force ataupun daya menggunakan unit Newton, manakala area menggunakan unit cm square. Okey, aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Ini adalah yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Cikgu ada jack juga di dalam kereta. Tapi jack yang besar, yang kecil lah. Yang ini yang besar punya, yang digunakan oleh bengkel. Kalau kamu tengok jack ni kecil sahaja, tetapi dia mampu mengangkat kereta yang saiznya dan beratnya sangat besar. Jadi, bagaimana ianya berfungsi? Ini adalah sistem jack hidrolik yang telah ditunjukkan di dalam buku teks ini. Tuas ini yang akan digunakan untuk menolak omboh kecil. Alright, tuas ini, tuas kecil ni. Tuas ini yang akan digunakan untuk menolak omboh kecil. Kamu akan pump dia. Kamu akan pump. Menyebabkan pemindahan tenaga secara seragam melalui tiub yang kecil ini. Okey. Injap ni tekan terbuka. Banyak bendalir masuk ke dalam ruangan ini. Okey. Ruangan ini akan menyebabkan bendalir ini menolak omboh ini ke atas. Omboh besar ini akan tertolak ke atas sehingga menyebabkan beban, yakni kereta. Okey, tertolak ke atas. Okey. Pada masa ini injap pelepas ni ditutuplah. Okey, takungan cecair ni nanti adalah untuk menyimpan bekalan cecair hidrolik yang berlebihan. Okey. Okey. Jadi ia adalah perlu. Ia adalah perlu apabila nanti kita nak kembalikan beban ini kepada posisi dia yang asal. Takungan cecair ini akan diisi oleh lebihan cecair apabila omboh besar ini turun. Okey, apabila omboh besar ini turun ke bawah, lebihan cecair akan masuk melalui injap pelepas, masuk ke dalam takungan cecair. Agak serabut sikit lukisan cikgu. Alright, so kita tinggalkan ini. Okay, kamu boleh tengok penerangan yang lebih jelas lagi di sini. Step by step telah ditunjukkan. Dan cikgu yakin kamu dah baca, kamu dah faham. Okay, yang paling penting kamu ingat apa yang cikgu kata tadi. Kamu main tolak tuas ini ke bawah, omboh kecil menolak ke bendalir itu secara seragam ke bawah hingga menyebabkan omboh besar tu naik, menyebabkan beban pun naik, tayar kereta naik, mekanik boleh menyeluk ke bawah. Okay, boleh tengok bahagian bawah kereta dan boleh bekerja dengan lebih mudah berbanding kalau ruang yang lebih sempit. Sukar untuk merepair ataupun membaiki kenderaan. Mana-mana saja peralatan lah yang perlu diperbaiki yang mempunyai berat yang besar boleh diangkat menggunakan jack ini. Tetapi jack pun ada dia punya spesifikasi berapa berat yang dia boleh angkat, ada diberitahu dekat label setiap jack. Tak semua jack boleh mengangkat beban yang lebih besar. Dia bergantung lah. Jack yang besar untuk beban yang lebih besar, jack yang kecil untuk berat kereta ataupun kereta lah yang lebih kecil.
Alright, mengekalkan ketinggian atau kedudukan ombor besar. Ini apabila kita nak dia stay. Bila dia stay, kamu tengok. Bila dia stay, tuas ditolak ke atas. Okay. Right, tuas ditolak ke atas. Kita nak stay ni. Mekanik nak kerja dekat bahagian bawah kereta. Sebab kalau dia tak stay, mampus. Nanti kereta tu akan menimpa muka mekanik ke badan mekanik dan sebagainya. Habis cerita. Okay. Jadi apabila tuas ni ditolak ke atas, kamu kena tengok tuas tolak ke atas. Injap B pula ditutup ataupun tertutup. Injap B tertutup, maksudnya dua injap ni tutup, iaitu injap pelepas tertutup, injap B tertutup. Apabila dua injap ni tertutup, cecair akan berada di dalam ruangan ini. Okey, cecair akan berada di dalam ruangan ini menyebabkan beban itu stay. Okey, ombor besar stay. Sebab ombor besar kedudukannya dikekalkan, menyebabkan dia tak turun, tak pergi ke mana-mana, naik pun tidak, turun pun tidak. Jadi itu menyebabkan mekanik selamat bekerja. Alright. Tapi kalau kita nak turunkan dia, ini yang cikgu masukkan. Injap pelepas terbuka. Jadi cecair ini tadi, apabila injap pelepas ni terbuka, cecair akan mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injap pelepas. Tengok takungan ni. Tadi dia sikit kan, cetek. Kali ini dia penuh dengan bendalir hidrolik. Biasa bendalir hidrolik kalau kamu biasa kerja mekanik, cecair dia adalah warna putih. Dia mempunyai kepekatan yang lain daripada air biasa. Alright. Okay, jadi ombor kembali ke kedudukan yang asal apabila air ni tadi memenuhi ruang takungan cecair. Liang udara ni untuk memasukkan udara, tekanan atmosfera daripada luar pun memainkan peranan. Right? Tapi yang paling penting kamu kena tahu konsep dia bagaimana ianya berlaku, mekanisme yang terlibat. Okey, ini sistem brake hidrolik. Tengok sikit. Ini sistem brake hidrolik. Lebih kurang sama fungsinya, cuma yang kamu perlu tahu di sini adalah ni. Pedal brake ditekan menolak ombor silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. So kita main dengan minyak brake sekarang. Okey, ini pedal brake, ini yang driver tekan. Okey, ini adalah silinder utama. Tengok apa yang ombor silinder utama. Okey, ditolak. Okey, apabila ombor silinder utama tolak, tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan belakang. Kita tengok ini pipe logam. Warna kuning ni pipe logam. Tengok kurus sahaja. Tidak perlu besar-besar pipe logam ni. Kecil sahaja. Okey, pipe logam ni dia berjalan daripada pedal brake ini hingga ke brake depan dan juga brake belakang. Alright. So ada dua jenis brake di sini. Satu adalah brake cakra, satu adalah brake gelendong. Brake cakra ni dia disc lah. Disc sekarang ni kebanyakan kereta yang mahal-mahal pakai disc brake. Okay? Disc brake ni. Disc brake ni lebih tahan lama berbanding dengan brake gelendong. Okay? Mari kita tengok. Sebab disc brake ni dia menggunakan piring keluli dan dia lebih efisien. Alright. Apabila kamu tengok ni, apabila air tadi, air brake ni, bendarir brake, macam mana orang sebut, minyak brake. Apabila minyak brake ini dia tertolak ke depan ataupun ke belakang, kamu nampak apa yang ditolaknya lepas tu? Silinder brake. Silinder brake ni dia akan menolak pad brake ini. Ini pad brake. Pad brake ni dia akan mencengkam disc brake. Dia akan mencengkam piring keluli yang dipasang pada roda depan. Okay, apabila cengkaman ini berlaku, ini menyebabkan geseran. Geseran akan menyebabkan objek yang bergerak akan menjadi perlahan. Okay, objek yang bergerak menjadi semakin perlahan bergantung kepada kekuatan pedal brake ini ditekan, akhirnya kereta itu berjaya dihentikan. Begitu juga dengan konsep brake gelendong ini sama juga. Okay, kamu boleh tengok silinder brake dia dekat sini. Alright, kemudian ada spring, ada pelapik brake, gelendong brake, okay, kasut brake, pangsi. Jadi apabila silinder brake ini dia ditekan, dia menekan, mencegang lah. Dia akan mencegang apabila minyak brake ni masuk ke dalam, dia akan menyebabkan kasut brake ini, okay, kasut brake ini terbuka. Bila dia terbuka, dia akan menyebabkan geseran dengan pelapik brake. Apabila pelapik brake ini bergeser, kereta akan menjadi semakin perlahan. Roda akan berputar dengan lebih perlahan.
Okey. Right, kamu boleh baca sendiri di sini. Alright? Betul apa yang cikgu kata, kamu boleh baca sendiri. Alright? Untuk lebih memahami. Okey. So, yang biru ni adalah untuk brake cakra, yang merah ni adalah untuk brake gelendong. Okey. Namun ada juga kereta yang menggunakan dua-dua jenis sistem. Depan dia cakra, belakang dia gelendong. Bergantunglah. Kalau dia 4-wheel drive ataupun front wheel drive, iaitu bahagian depan, biasanya depan dia beri cakra. Kalau dia rear wheel drive, kadang-kadang dia guna depan juga brake cakra. Okey, tapi kebanyakannya sekarang ni dia menggunakan brake cakra semuanya lah. Jarang kita tengok menggunakan brake gelendong. Tetapi masih ada. Okey. Alright. So ini adalah contoh yang lain kerusi rawatan gigi semakin canggih sekarang ni. Baru-baru ini cikgu pergi cek gigi cikgu ke hospital, poliklinik. Okay. Semakin canggih. Amat canggih. Cikgu pun terpegun tengok kerusi ni. Boleh bergerak dengan sini. Doktor just tekan saja. Dia atur position body kita, tengkuk kita dan sebagainya supaya doktor mudah melihat. Dan juga peralatan doktor tu pergi semudah dengan hanya menekan button ataupun menekan pedal sahaja. Right. Jadi ini okay. Right, ni prinsip Bernoulli ni kita akan bincangkan pada kelas yang seterusnya. Right. So, hari ini seperti yang cikgu janjikan, kita tengok jawapan. Okay. Ini adalah jawapan. Kita tengok dulu. Sekiranya cikgu tak beri jawapan, kamu boleh tengok di sini ya. Alright, when the force is exerted on an enclosed system, baca bahasa Inggeris sikit. Apabila satu daya dikenakan ke atas suatu benda air dalam sistem tertutup, tekanan yang terhasilkan dipindahkan ke seluruh benda air secara seragam. That's why cikgu beritahu tadi, air ini dia akan pergi secara seragam apabila omboh ini ditekan. Ini tengok air ni keluar secara seragam. Kita boleh manfaatkan tindakan ini dengan mewujudkan sistem hidrolik. Berdasarkan pernyataan diberikan, tandakan jenis prinsip yang terlibat dalam eksperimen ini. Prinsip Pascal. Ini adalah Pascal. Okey. Archimedes ni bukan. Archimedes ni digunakan dalam kapal selam. Bernoulli untuk kapal terbang. Prinsip Pascal, sistem hidrolik. Sistem hidrolik memainkan peranan sangat besar dalam industri pengangkutan. Okay, selain daripada brake tersebut, sayap kapal terbang pun menggunakan sistem hidrolik untuk menolak plate apa saja, besi ke aluminium ke, bahagian tersebut alloy ke atas sehingga menyebabkan dia menghadang udara, menyebabkan dia sama ada kapal terbang itu turun ataupun naik ataupun juga berhenti membrake. Nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Pascal. Ini TP4. Apa itu TP4? Tahap penguasaan 4 ni. Tahap penguasaan 4 ni merujuk kamu boleh tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Okey. Prinsip Pascal ialah prinsip yang menyebabkan pemindahan tekanan melalui air dari omboh kecil ke omboh besar. Itu adalah prinsip Pascal. Ingat, pemindahan tekanan. Keyword dia sini tekanan. Okay. Kemudian omboh kecil. Right. Omboh kecil ke omboh yang besar. Alright. Tandakan betul aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Alright. Tinggalkan ini dulu. Okey, jet kereta adalah menggunakan prinsip Pascal. Okey, jentolak, alright. Jentolak iaitu bulldozer. Kemudian kita ada lori pengangkut sampah. Ini seringkali dijumpai adalah lori pengangkut sampah lah. Kalau kamu di kawasan perumahan, taman-taman dan sebagainya, kamu akan dapat nampak lori pengangkut sampah ni. Bahagian belakang dia tu, apabila sampah dah di loading masuk ke dalam lubang lori, jadi ada satu mekanisme, dia akan bunyi tit 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 tit. Benda tu dia akan naik ke atas sehingga menyebabkan semua sampah masuk terus ke dalam bahagian lori tersebut. Okey, ini adalah berkaitan dengan formula yang cikgu masukkan. Omboh X dan Y masing-masing mempunyai luas permukaan 0.01 meter square dan 2.5 meter square. Hitung berat beban yang dapat dinaikkan oleh omboh Y jika daya yang dikenakan pada omboh X ialah 30 Newton. Ini TP3, tahap penguasaan 3. Tahu, faham dan boleh buat. So, di sini dia berikan kamu gambar raja. Minyak oil ni benda air hidrolik lah. Daya force yang dikenakan adalah 30 Newton.
Okey, 30 Newton. Small piston adalah 0.01 meter square. Manakala luas permukaan ombor besar Y adalah 2.5 meter square. Okey. Jadi, berapa jumlah beban yang dapat dinaikkan? Ini akan diletakkan pada jack nanti. Jadi, nak tahu soalan ini, masukkan dia ke dalam formula. Okey, force 1, area 1. Jadi, apa itu force 1? Kita dah tahu dah. 30. Jap cikgu masukkan dalam formula dulu. Okey, ni dia silap label dekat sini. Kalau kamu perhatikan, ini dia guna force 2 kan? Tak, ini adalah force 1. Alright, force 1 . So, ini padam. Kemudian, kita tengok force ini adalah beban dia, force 2. Okey, force 2. Jadi, kita tengok, masuk dalam formula. F1 dia sama dengan berapa? F1 dia di sini adalah 30 Newton. 30 N. Kalau kita masukkan ikut formula ni, 30 N dibahagi dengan area 1. Area 1 dia adalah jap. Memang dia terbalik di sini. Okay? Sebab kalau ikutkan formula yang betul, bahagian ini dia adalah force 1. Okay? Bahagian ini adalah force 1. So, F1 sama dengan 30 Newton. Manakala area 1, ini area 2 lah sebenarnya. Ini area 1 dia adalah 0.01 meter square. Jadi kalau kita masukkan dalam formula, dia adalah menjadi seperti di sebelah kiri skrin kamu sekarang. 30, okay, iaitu F1. F1 dia adalah 30 Newton, force tu. Area 1 dia adalah 0.01 Newton. Ini area 1. Okay, ini area 1. Kemudian, kita tengok force 2, kita tak tahu. Force 2 ni adalah berat yang kedua lah. Berat yang beban yang dapat diangkat oleh piston yang kecil tu. Alright. Kemudian, kita tengok area 2. Area 2 dia adalah 2.5 meter square. Jadi, masukkan dalam formula. Bila kita sorting out, guna cara mathematician. Okay. F2. Okay. Force 2 kita nak tahu. Okay. Jadi, bila dia pindahkan ke sebelah, dia akan menjadi darab lah. Bahagi, dia akan jadi darab. 30 bahagi 0.01 darab 2.5. Okay. Area 2 ni tadi. Jadi, hasilnya adalah 7,500 Newton. Jadi, itu adalah jumlah daya ataupun beban, berat beban yang boleh diangkat piston saiz 0.01 meter square ini. Alright. Jadi, harap kamu dapat faham. Dia cuma terbalik sahaja formula tu. Sebab sebelah kiri biasanya adalah, yang kecil ni adalah F1. Manakala sebelah yang besar ni adalah F2. Kemudian area 1 sebelah yang kecil. Manakala ombor yang besar adalah area 2. Alright. Nombor 7, nyatakan aplikasi prinsip Pascal dalam pembuatan peralatan yang untuk kegunaan harian. Jack hidrolik, penekan hidrolik, brake hidrolik. Apabila daya dikenakan pada ombor kecil, tekanan yang terhasil dalam berdalir akan dipindahkan dengan nilai yang sama ke ombor besar. Okey, ikutkan cikgu tak suruh kamu buat ni sebab ni eksperimen kan. Okey, tapi kita bincangkan saja untuk pengetahuan kamu lebih advance sebelum kita bersemuka nanti. Alright, ini yang cikgu minta kamu buat 104 dan juga 105. Alright, 104 dan 105. Okey, tak apa. Mari kita tengok jawapan dia. Jawapan dia, alright, ini. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia. Pilih perkataan yang betul tentang aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, apabila ombor kecil ditarik ke atas, cecair disedut. Melepaskan dari takungan melalui injap X yang terbuka. Ya, ini konsep tekanan ni dekat sini. Ini konsep tekanan. Okey, bagaimana ia berlaku adalah apabila ruang ini semakin besar kan, kamu kena tahu. Apabila ruang semakin besar, tekanan dia semakin berkurang. Apabila tekanan semakin berkurang, tindakan cecair ini dia akan memenuhi ruang yang kurang tekanan. Okey, sebab apa? Tekanan atmosfera daripada luar ni lebih tinggi. Dia menolak takungan cecair ini ke bawah. Dia menekan ke bawah, menyebabkan cecair memenuhi ruang pada ombor kecil ini. Alright. That's why ini P. Apabila ombor kecil ditarik ke atas,
cecair disedut, dilepaskan dari takungan melalui injap X. Ni tujuan dia untuk melepaskan air daripada takungan, untuk mengeluarkan air daripada takungan untuk masuk ke ombor kecil. Pada masa yang sama, injap Y terbuka. Mana injap Y? Ini adalah injap Y di sini. Okey. Tertutup, silap. Ini adalah injap Y tertutup. Okey. Apabila dia tertutup, Q, ombor kecil kemudian ditekan ke bawah. Okey, ombor kecil ditekan ke bawah. Ni jawapan ni betul lah, tekan ke bawah untuk menghasilkan tekanan yang dipindahkan ke ombor besar. Alright. Pada ketika ini injap X. Apa yang berlaku pada injap X? Dia adalah tertutup untuk mengelakkan air daripada masuk semula ke takungan cecair ni. Okey. Untuk mengelakkan minyak hidrolik masuk semula ke dalam takungan ni. Dan injap Q pula terbuka. Tak nampak sebab gambar cikgu kat situ besar. Dia terbuka, bukan tertutup. Injap Q dia akan terbuka. Mana injap Q ini? Q di sini. Alright. Cikgu rasa dia masukkan injap Y itu sebenarnya. Okey, injap Y terbuka. Okey. Apabila injap Y terbuka, minyak hidrolik ni akan masuk ke dalam, menyebabkan memenuhi ruang ombor besar tertolak ke atas sehingga menyebabkan beban pun tertolak ke atas. Alright. Next. Apabila beban hendak diturunkan, injap pelepas akan dibuka. Of course lah, injap pelepas akan dibuka. Ini injap pelepas di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah ini injap pelepas. Dibuka untuk mengembalikan semua cecair daripada ombor besar ni, bahagian ruang ombor besar ni ke takungan ni. Ini takungan cecair. Alright, ke takungan cecair. Okey. Jadi, supaya cecair dapat mengalir balik ke dalam takungan cecair dan ombor besar akan turun ke bawah. Alright, ni sistem brake hidrolik kereta pula. Okey. Alright, apabila injap brake dipijak, ombor silinder induk akan ditarik ataupun ditolak. Dia ditolak. Ombor silinder akan ditolak. Ini ombor silinder ni, tengok. Ombor silinder akan ditolak. Bila brake dipijak, ombor silinder induk ni akan ditolak, menyebabkan cecair brake ni akan menolak ombor kecil. Okey, ombor kecil akan ditolak, menyebabkan cengkaman pada ladang brake. Okey, ladang brake dia akan mencengkam besi keluli. Okey, besi keluli ataupun ombor kecil dia akan menolak ladang brake hingga menyebabkan bergesernya, okey, dengan gelendung brake dan sebagainya. Mari kita tengok di sini. Okey. Momentum yang dihasilkan akan dipindahkan melalui bendalir brake silinder kecil pada sistem roda kereta. Alright. Okey. Next, L. Pada roda belakang, ombor kecil akan menolak ladang brake. Okey, ladang brake ditolak sebab bukan cakra. Okey, lalu menekan pada cakra logam. Pada roda hadapan, ombor kecil akan menolak ladang brake. Okey, ni ladang brake tadi. Okey, dia akan menekan cakra logam. Alright, manakala ini tadi kita tengok K. K mana K? Ni K itu saja. Itu saja yang ditanyakan. So, 2 saja. Pada roda hadapan, ladang brake akan tertolak oleh minyak brake. Okey, dia akan tertolak macam ni, menyebabkan dia mengapit ladang brake. Okey, ombor kecil dia akan mengapit ladang brake dan menyebabkan tayar kereta semakin perlahan, sukar nak bergerak sebab ada geseran berlaku. Alright, next. Ini adalah dental chair. Ni ada juga soalan di bahagian ni. Manakala di roda belakang, ombor kecil akan menolak ladang brake, okey, ke arah luar lalu menekan pada gelendung brake. Geseran antara cakra logam dan gelendung brake dengan ladang brake menyebabkan putaran roda semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Alright, so ini adalah dental chair, kerusi yang canggih cikgu masukkan tadi. Okey, kamu boleh tengok konsol dia dekat sini, injap solenoid, valve, dia lebih canggih lah. Okey, tekan-tekan saja doktor, tak ada masa nak mengepam. Tu doktor tekan-tekan saja supaya lebih cepat. 2 injap solenoid digunakan dalam aplikasi ini untuk mengatur ketinggian kerusi.
Okay, bergantung dengan ketinggian doktor, mana dia selesa untuk operate kita punya gigi. Okay, minyak disedut dari besen oleh pam apabila butang ditekan pada konsol. Injap solenoid dikendalikan. Okay, ia memintas minyak di dalam pam dan menghantarnya ke silinder. Alright, silinder membolehkan tenaga hidrolik diubah menjadi tenaga mekanikal yang menaikkan kerusi ke ketinggian yang diinginkan. Dengan menekan butang lain, okay, injap kedua terbuka di bawah pengaruh berat yang berlebih, pesakit di atas tu, minyak di bawah tekanan di dalam silinder dilepaskan ke dalam besen dan kerusi diturunkan ke bawah. Ini adalah konsep dia. Alright. Doktor main tekan S saja. Injap solenoid akan memainkan peranan terbuka dan tertutup. Okey. Ada pam menyebabkan kerusi naik. Kemudiannya pam hidrolik ni menyebabkan kerusi naik. Apabila injap terbuka, tiada yang menghalang bendalil hidrolik tu daripada memenuhi tangki minyak. Okey, jadi dia akan kembali kepada tangki minyak semula. Alright, itu saja kelas kita pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, boleh tanyakan di ruangan komen ataupun mesej personal kepada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.